Mengenai persiapan negara dalam menghadapi fenomena berulang pada setiap penghujung tahun iaitu banjir. Saban tahun ia suatu keadaan yang telah kita jangka dan saban tahun juga pelbagai bentuk persiapan telah ditambah baik daripada tahun-tahun yang lalu agar penduduk yang terjejas berada dalam keadaan lebih baik ketika banjir melanda. Dan untuk tahun ini secara asasnya kesemuanya telah pun berada di tempatnya dan pendek kata semua agensi berkaitan telah bersedia dari segala aspek dan juga pelbagai kemungkinan. Dan untuk memperkatakannya dengan lebih lanjut bersama kami di studio ketika ini ialah Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN. Datuk, terima kasih bersama kami tengah hari ini. Baik, jika mengikut ramalan Jabatan Meteorologi, Datuk, musim tengkujuh tahun ini mungkin tidak seteruk tahun lalu, tetapi saya kira ini tidak akan mempengaruhi persiapan MKN sendiri. Ya. Begitulah, pada kali ini pun kita membuat persediaan seperti biasa juga. Walaupun dikatakan bahawa musim monsun ini memang hujan akan turun macam biasa. Monsun itu tetap monsun juga. Tetapi dia anggarkan bahawa atau diramalkan bahawa tidak akan berlaku banjir yang luar biasa. Namun demikian pada tahun yang lepas dengan fenomena El Nino yang dikatakan itu, keadaan yang sama telah berlaku di mana diramalkan bahawa hujan tidak begitu lebat dan banjir pun tidak begitu teruk. Manakala keadaan itu benar di seluruh negara, tetapi kita telah di luar jangkaan berlaku banjir seperti yang berlaku di Kuantan, di Kemaman, di Pekan dan di Dungun. Jadi pada kali ini kita tidak mahu mengambil sebarang risiko. Walaupun ramalan menyatakan sedemikian, kita telah membuat persediaan seolah-olah banjir itu akan berlaku dan banjir yang berkemungkinan besar juga mungkin berlaku dan kita memang bersedia 100%. Dan bagaimana pula dengan tahap kecekapan dan juga keberkesanan sistem pengurusan banjir dalam negara kita setakat ini, Datuk? Saya pasti saban tahun kita melalui pengalaman yang hampir sama dan saya kira setiap tahun ada penambahbaikan yang dilakukan. Bagaimana dengan tahap kecekapan, Datuk? Memang setiap tahun kita bila dah melalui musim banjir ini kita buat selalu postmortem. Dan bila kita buat postmortem ini banyak perkara yang kita bincangkan dan kita lihat kelemahan-kelemahan pada tahun-tahun yang lepas, apa yang berlaku dan kita cuba sedaya upaya untuk mengatasinya dan menambah baik apa yang telah berlaku dulu. Sebagai contohnya, kalau kita lihat bilangan pusat pemindahan sendiri. Kalau dulu kita ada 4,969, kini kita telah ada 5,218. Bilangan itu tidak semestinya memberi gambaran bahawa kita telah dapat menguruskan dengan lebih berkesan. Yang lebih penting ialah proses tersebut. Di mana pada kali ini pegawai JKM telah dilantik menjadi pengurus di pusat-pusat pemindahan. Kita sendiri yang in command lah di pusat pemindahan ini. Dan pegawai itu juga akan mengendalikan 3 pusat pemindahan yang berdekatan di bawah kawalannya. Dengan cara begini kita rasakan bahawa pengurusan pusat pemindahan ini akan berlaku dengan lebih baik lagi. Begitu juga dengan pengkalan-pengkalan hadapan. Kalau dulu kita ada 513, kali ini kita ada 516 dan dia lebih tersebar dalam jarak yang lebih besar dan ia dapat menampung lebih banyak untuk supply bahan-bahan makanan. Storenya juga telah ditambah dengan lebih besar, mengambil kira banjir yang berlaku pada tahun lepas di mana terputus hubungan untuk hantar makanan di beberapa tempat. Jadi ini semua telah diambil kira dan ditambahkan dengan lebih baik. Datuk bercakap mengenai pusat pemindahan banjir dan juga stor untuk menyimpan bekalan makanan. Bagaimana pula dengan bilangan jentera yang akan terlibat dalam usaha persiapan menghadapi banjir tahun ini? Jentera yang ada memang setiap tahun semua agensi-agensi yang terlibat dengan banjir seperti tentera, polis, kemudian pihak bomba, begitu juga dengan Jabatan Pertahanan Awam. Mereka telah memang menyediakan kelengkapan-kelengkapan dan aset-aset mereka untuk digunakan. Ini termasuk juga helikopter selain daripada four-wheel drive, lori dan sebagainya. Bot-bot yang ada. Pada kali ini ada tambahan juga kerana kita telah mendapat sumbangan daripada Khazanah Nasional di mana mereka telah memberi bot-bot yang pada tahun ini yang telah kita agih-agihkan kepada negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang
yang kita dapat gunakan pada musim banjir pada kali ini. Selain daripada itu, mereka juga Khazanah juga telah memberi life jacket. Yang dulunya kanak-kanak tumpang guna life jacket digunakan oleh dewasa. Tapi kali ini Khazanah telah memberi life jacket yang memang dapat menampung digunakan oleh kanak-kanak, dan ini lebih selamat berbanding keadaan dulu. Satu lagi kelainan yang ada ialah pada kali ini juga aset-aset yang digunakan termasuk generator. Ini juga sumbangan diberikan oleh Khazanah yang diluluskan oleh Yang Amat Perdana Menteri, di mana kita lihat pada musim banjir yang lepas di banyak kawasan, khususnya di Kemaman lah, yang saya tengok yang berlaku dengan hebat, di mana bila berlaku banjir, untuk mengelak daripada berlaku masalah elektrik, bekalan elektrik dipotong. Maka ada setengah-setengah tempat yang mana mereka tidak berpindah, mereka pindah ke dewan-dewan itu, keadaannya gelap. Jadi pada kali ini ada generator yang telah diberi oleh pihak Khazanah akan kita gunakan dalam pengurusan banjir pada kali ini. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan apa bentuk tindakan yang dilakukan oleh MKN dan juga mungkin proses operasi yang dilakukan bersama dengan badan-badan kerajaan yang lain. Ya, bila berlaku banjir ni, perkara yang paling utama ialah proses mencari dan menyelamat. Itulah perkara yang utama. Tiap-tiap tahun kita memang letak target utama kita ialah zero casualty. Kita tidak mahu melihat sebarang kehilangan nyawa atau sebarang implikasi ataupun apa-apa benda yang tidak diingini berlaku. Jadi kita memang memberi tumpuan khusus untuk mencari dan menyelamat. Itulah kita punya target yang utama. Jadi bila dah kita menjalankan mencari dan menyelamat, perkara yang keduanya ialah untuk menyediakan evacuation center lah, ataupun pusat pemindahan, yang itu merupakan yang kedua. Setakat ini agensi-agensi yang terlibat memang profesional seperti polis, tentera, bomba, pertahanan awam, dan memang tahap kecekapan mereka adalah amat profesional dan amat tinggi sekali. Saya kira bukan mudah untuk koordinasi di antara pelbagai pihak, dan ini pastinya melibatkan perancangan yang cukup teliti oleh pihak MKN dan juga dengan agensi-agensi yang lain. Ya, perkara ini telah kita lakukan di 3 peringkat. Yang pertamanya adalah di peringkat daerah sendiri. Telah diadakan mesyuarat yang berbentuk koordinasi di mana melibatkan jawatan kuasa bencana daerah. Kemudian peringkat yang kedua ialah di mana kita lakukannya di peringkat negeri pula, di mana biasanya setiausaha kerajaan negeri ataupun timbalan setiausaha kerajaan negeri yang menguruskan hal berkaitan dengan bencana dan banjir akan mempengerusikan. Di sini semua agensi, sama ada agensi penyelamat ataupun agensi yang berbentuk kebajikan ataupun agensi-agensi kerajaan yang lain akan sama-sama terlibat dan membantu, dan kita akan koordinasikan tindakan kita. Di peringkat nasional pula, kita telah adakan mesyuarat kita, iaitu di peringkat terakhir pada 13 hari bulan Oktober yang lepas, di mana semua negeri-negeri ini telah dipanggil, dan semua agensi-agensi yang terlibat dengan banjir ini juga kita telah bermesyuarat dan berbincang, dan segala hal-hal berkaitan dengan koordinasi ini telah kita selaraskan. Baik Datuk, sebelum kita sambung perbincangan kita mengenai gambaran persiapan negara dalam menghadapi fenomena banjir, mungkin boleh kita lihat tinjau terlebih dahulu banjir di Changkat Jong, Teluk Intan ketika ini, di mana penduduk terjejas telah berkurangan kepada 59 mangsa berbanding 101 orang semalam. Mereka terdiri daripada 16 keluarga yang kini ditempatkan di pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Changkat Jong. Dalam kejadian Jumaat lalu, 27 keluarga melibatkan 101 orang terjejas akibat limpahan air sungai di Kampung Batu 7 dan Batu 9, Changkat Jong, Teluk Intan. Namun keadaan semakin pulih di beberapa kawasan membolehkan 11 keluarga pulang ke rumah masing-masing. Dan menurut Setiausaha Keselamatan Daerah Hilir Perak, Muhammad Faisal Abdullah, paras sungai Bidor di Changkat Jong menunjukkan penurunan iaitu 3.36 meter berbanding sebelum ini sekitar 3.49 meter, namun masih berada pada tahap bahaya. Kalau ikutkan, air bermula naik daripada pukul 6 petang pada hari Jumaat 14. Dan sepanjang itulah kita telah bertungkus lumus untuk memindahkan semua mangsa, dan setakat itu itulah yang kita catatkan tadi, seramai 100 orang mangsa telah
Penduduk yang ditemui menyatakan kejadian banjir di kawasan Cangkat Jong ini kerap kali berlaku setiap tahun. Tengok air biasa, yang tak ada sampai banjir berterusan kan. Lepas tu tengok pagi tu sampai kat dalam, mungkin mendalam lagi kan air banjir kan. Sampai dah sekarang ni lah. Banjir tahun ni sama je. Yang tahun lepas lagi teruk. Dan semalam Ahli Parlimen Teluk Intan Datuk Masyu Kiong dan Adun Cangkat Jong Datuk Muhammad Azhar Jamaluddin hadir ke pusat pemindahan bagi memberikan bantuan kepada penduduk yang terlibat. Dengan keadaan cuaca semasa, ibu bapa dan penjaga diminta sentiasa memantau pergerakan dan aktiviti anak masing-masing. Ingatan disuarakan Ketua Polis Terengganu Datuk Jamshah Mustafa dengan harapan tiada kes kemalangan jiwa direkodkan di negeri itu ketika musim tengkujuh. Terengganu kini mengalami hujan berterusan sejak Khamis lalu dan dikuatiri kawasan rendah akan dinaiki air. Cuti persekolahan yang kunjung tiba juga membolehkan kumpulan pelajar mengambil peluang melakukan pelbagai aktiviti termasuk mandi air hujan dan memukat ikan. Sehubungan itu, golongan ibu bapa perlu memantau aktiviti anak masing-masing. Mengawasi anak-anak mereka supaya tidak main di tepi longkang, pergi ke pantai, pergi ke air terjun dan sebagainya. Awasi pergerakan mereka. Kerana dengan keadaan cuaca hari ini, saya rasa air akan naik dengan begitu mendadak dan mungkin kalau anak-anak main di kawasan yang agak bahaya, kawasan sungai ataupun di tasik dan sebagainya atau di tepi pantai akan terdedah kepada bahaya banjir. Beliau terdahulu hadir Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri di Kuala Terengganu. Dalam perkembangan sama, pihaknya juga telah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan banjir di negeri itu dengan kesemua aset kini hanya menunggu masa untuk digerakkan. Segala kelengkapan di balai-balai berpotensi ditenggelami air telah dipindahkan ke lokasi selamat bagi memastikan pihak keselamatan dapat menumpukan operasi menyelamat selepas ini. Masih bersama Nasional 1 dan masih lagi bersama tetamu kami di studio dari Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab. Baik Datuk, tadi telah pun berikan gambaran yang saya kira cukup terperinci mengenai persiapan negara dalam menghadapi banjir. Pada masa sama, kita tidak mahu sebarang kejadian buruk berlaku. Datuk ada memaklumkan mengenai zero casualties, iaitu tidak mahu ada sebarang mangsa maut ataupun cedera sepanjang bencana ini. Namun situasi luar jangka mungkin juga terjadi, Datuk. Bagaimana kesediaan MKN dalam menghadapi situasi luar jangka? Kita telah membuat persediaan dalam keadaan yang luar jangka ini. Yang seperti saya sebut, kita cuba sedaya upaya lah yang kita tidak ambil sebarang perkara for granted. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, walaupun kita sudah ada arahan MKN 20 di mana semua agensi akan bersedia mengikut arahan tersebut untuk melakukan sebarang tindakan bila berlaku bencana ataupun banjir. Tetapi untuk memastikan tidak ada pihak yang tertinggal ataupun semua langkah-langkah yang proaktif dilakukan, MKN akan telah ambil tindakan untuk provide the lead, iaitu apabila kita mendapat maklumat yang paling awal daripada Meteorologi Malaysia, di mana mereka menyatakan bahawa sebagai contoh, kalau lusa hujan akan turun dengan lebat, maka pada hari ini kita adalah alert semua agensi-agensi penyelamat dan mereka yang terlibat, termasuklah agensi-agensi menyediakan tempat perpindahan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan yang sedemikian tu, daripada negeri sampai ke daerah, termasuklah agensi-agensi, semua akan dimaklumkan dan semua akan menyediakan segala peralatan mereka untuk terus beroperasi sekiranya berlaku banjir tersebut. Dan bila bercakap mengenai operasi untuk membantu dan juga menyelamat mangsa banjir, paling penting adalah bekalan makanan, ya Datuk? Ya. Bagaimana agaknya pihak MKN menghantar bekalan makanan? Adakah lebih awal dihantar ke tempat yang berisiko atau bagaimana?
Pada ketika ini, bekalan makanan banyak telah disediakan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Dan mereka telah buka pengkalan-pengkalan hadapan yang begitu besar dan juga stor-stor yang boleh menampung bekalan yang banyak. Jadi pada ketika ini memang semua stor-stor ini telah dipenuhi dengan barang makanan. Stor saya rasa ada bekalan yang boleh menampung sehingga 14 hari. Sedangkan forward base yang ada itu boleh menampung sehingga 7 hari. Jadi dalam keadaan yang sedemikian itu memang boleh menampung bilangan yang ramai. Pada masa yang sama juga berdasarkan pengalaman yang berlaku di Kuantan dan Kemaman pada tahun yang lepas, kita juga ada 2 pusat pemindahan yang besar yang boleh menampung sehingga 5,000 orang di setiap daerah. Ini ialah untuk mengambil kira sekiranya berlaku bencana yang besar, banjir yang besar, dan kita sentiasa dapat memindahkan mangsa-mangsa ke tempat yang selamat dan yang baik. Datuk, mungkin ada nasihat kepada penduduk semasa musim banjir ini sebab mungkin pernah, pastinya ada juga yang berdegil jika diminta untuk berpindah lebih awal. Mereka mungkin ada yang enggan. Mungkin bagaimana nasihat Datuk? Ya. Dalam keadaan sekarang ini cuaca memang tidak menentu. Kita juga menghadapi cuaca-cuaca yang ekstrim. Kalau biasanya dulu mungkin air naik dalam 2 kaki atau 3 kaki dalam masa 5-6 jam. Sekarang keadaan dah berubah. Air mungkin boleh naik ber 4 kaki dalam masa sejam, sejam setengah. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, kita tak seharusnya mengambil risiko. Jadi lebih baik kita berpindah apabila dinasihatkan untuk berpindah, dan ini boleh menjaminkan keselamatan diri kita. Dan pada masa yang sama juga, ia tidak membebankan pasukan penyelamat kerana mereka boleh menjalankan tugas untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang lebih memerlukan perkhidmatan mereka. Jadi inilah perkara yang paling penting. Dan yang keduanya ialah kita kurang sikitlah adventure dalam musim banjir ini. Dan pernah berlaku insiden kita menyelamatkan orang, kita bawa ke pusat pemindahan, tapi dia dapat bot, dia pergi sendiri pula ke rumah dia. Untuk mengambil barang, menyelamatkan barang-barang di rumah. Ini amat-amat berbahaya. So tak salah kita cuba benda-benda yang macam itu. Baik, itu peringatan yang cukup penting dari Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab. Terima kasih Datuk kerana bersama Nasional 1 tengah hari ini.